Zafir dan Izzuddin menamatkan kempen terbuka Malaysia kali ini di peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pasangan Indonesia itu dengan keputusan 14-21, 12-21. Selang 2 hari dari pertemuan terakhir, wakil negara bakal berdepan cabaran dari naib juara terbuka Malaysia berkenaan di pusingan pertama Masters Malaysia pula. Izzuddin dan Zafir telah memanfaatkan tempoh 2 hari tersebut untuk tampil dengan prestasi lebih baik kali ini. Diorang konsisten. Sama-sama diorang dua-dua pun konsisten. Every tournament pun diorang ingatlah apa yang bila diorang dah dapat macam feeling tu, diorang pegang feeling tu sampai setiap tournament. Yang dah terjadi tu kita lupakan lah. Kita ambil pengajarannya lah. Hari tu memang saya berfikir banyak lah. Dan macam dah fikir banyak. Sebelum main pun dah fikir, kalau keluar bola ni akan jadi apa, tu jadi apa. So saya harap boleh buat lebih baik lah dari part tu. Sementara itu, antara barisan pemain yang menjalani sesi ujian gelanggang menjelang Masters Malaysia, bergu campuran negara Chan Peng Sun menjelaskan kondisi gelanggang agak berbeza berbanding minggu lalu. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 itu juga mahu turun dengan penampilan lebih agresif untuk raih keputusan positif sekaligus persiapan menjelang Tamasya Sukan Commonwealth yang akan bermula dalam tempoh kurang dari sebulan lagi. Hari ini pun sudah feel lain tau. Hari ini angin macam sudah tukar opposite macam tu. Saya tak tahu pasal aircon ke atau saya sendiri memang problem. Tapi so far sekarang test squad better than last week lah. Itu angin lah. Itu masalah yang saya main tu terlalu tenang. Dan cool down itu tak cukup agresif lagi. So saya harap minggu ni saya akan more agresif on court. So boleh jadi yang itu performance lagi bagus. Sebab ini sini angin kuat. So kalau you tak cari itu bola, so itu sangat susah nak tunggu itu bola datang. So angin lagi susah control. Kita punya player ini senang dikacau. Dikacau itu hanya pening sendiri, panik sendiri. Ya, contoh lagi yang sekarang happen saja. Aaron sama Ayi start bagus. Kita kan perlu last minute-nya itu. Dia sudah pegang itu game 18-14. Orang dapat 15, macam tak ada satu yang apa ya? Tak mau lagi kasih poin ni, tak mau kasih poin, tapi asik saja. Kita tengok orang 18-14 lawan itu dia tetap tak ada tunjuk itu down. Dia mau fight. Tapi kita orang sudah leading first second set, orang leadingnya baru leading 5-1, macam orang sudah tak tahu mau main apa. Ini yang memang saya punya homework lah untuk find out apa dalam fikiran mereka di saat kita sudah sampai di separuh akhir. Nah, mungkin saya tengok macam kayak Aaron dengan Ayik, ya, dia mungkin fikir dia mau itu title, ya, dan ini memang kalau tengok ada sedikit rasa itu yang seperti pressure ya, kita tak tengok ya. Jadi sudah mau menang, kalah itu langsung itu pressure-nya nampak kelihatan sekali. Mereka main tu body language-nya dari gesture-nya mereka sudah nampak tu tak ada fight sama sekali itu di second set ya. Jadi saya rasa mungkin pemikiran terlalu jauh, mau menang ya, hanya jadi main tu jadi ya fight terus, tapi kalau tak jadi ya sudahlah, ini memang saya punya masalah, saya itu tak bisa macam itu mah, harus dirobak lah. Dalam pada itu, Rexy juga menjelaskan tentang prestasi bergu wanita negara di mana M. Tina dan Perlitan mengalami masalah sama seperti kem lelaki. Selain memberi pujian kepada Anna Cheong, Teo Mei Sing yang berjaya melakar kejutan ke atas pasangan ranking ketiga dunia. Khususnya Pearly ya, dia hilang dia punya touch dalam feeling feeling touch-nya dia itu sangat nampak lah, tak jadi semua. Dan sudah saya bercakap dengan dia, memang ya coach, saya ada feeling memang tak dapat tu barang ya, macam agak-agak mainnya gitu. Ya itu sama terjadi tu. Semua itu rush, semua macam panik sendiri. Sudah dapat tu chance, panik sendiri, buat mistake langsung blank. Kalau untuk saya berikan kredit kepada Anna dengan Mei Sing lah ya. Mereka kalah karena dalam hal-hal yang kecil
kurang berani untuk ambil decision yang lebih berani lagi di compare dengan Jepun. Ya, di Jepun itu dia tertinggal, dia dalam saat-saat yang poin-poin yang tekanan-tekanan ini dia berani buat. Berakhirlah sudah kempen terbuka Malaysia 2022 yang menerima sambutan luar biasa daripada penyokong badminton tanah air selepas kejohanan ini terpaksa dibatalkan pada tahun lalu. Namun, rata-rata barisan pemain negara masih lagi belum berpuas hati dengan prestasi masing-masing yang masih lagi belum berjaya meraih slot ke peringkat final. Jadi, kita mengharapkan kebangkitan mereka di Masters Malaysia 2022 yang akan membuka tirai pada Selasa depan. Syakira Zulkifli, Nadia Arena. Sementara pengarah ke jurulatihan perseorangan Wong Chun Han akui prestasi anak buahnya Eng Ziyong semakin memberansangkan selain mempunyai peningkatan berbanding di Piala Thomas Mei lalu. Ziyong kembali ke gelanggang di Terbuka Malaysia selepas berehat hampir sebulan untuk menjalani latihan intensif, dan Chun Han melihat peningkatan pemain ranking ke-48 dunia tersebut apabila dia mampu beri tekanan kepada pemain yang menduduki ranking lebih tinggi dikeluarkan ke-27 dunia dari China, iaitu Lu Guizhangzhou. Dia pun tewas di pusingan yang pertama. Ya, memang berbanding dengan apa yang dia pamerkan di waktu Thomas Cup dan Thailand Open, memang kali ini selepas 5 minggu punya intensif training, memang dia mempamerkan satu persembahan yang lebih baik dari pandangan coaches kita lah. Tapi macam mana pun, dia punya peningkatan dan juga target dari kita ialah satu yang long term, yang di mana dari segi sport science otot-otot dia yang perlu diperkuatkan lagi itu hanya akan dicapai melalui program yang disediakan oleh kita punya support service lah. So dari sana kita nampak kesungguhan dia untuk mempertingkatkan kelemahan itu. Jadi kita percaya kali ini peluang untuk bertanding di Malaysia Open untuk kali pertama itu memang satu pengalaman yang boleh membuka mata dia dan juga memberikan satu motivation lah kepada dia. Dalam pada itu, Chung Han tidak mahu panik meskipun perseorangan lelaki negara mempunyai jurang yang besar daripada pemain nombor 1 negara Lee Zejia, dan akui proses pembikinan memerlukan masa bagi membentuk pemain berkualiti untuk tempoh masa yang panjang. Tak adalah, memang bukan panik. Dia kalau tu bukan pasal dia ada keupayaan tapi froze tak boleh main. Tapi dia sudah memang mempamerkan apa yang dia ada sampai dia hari itu dia main krem kan. So I rasa ini satu technical issues lah, bukan dari psikologi lah. Saya rasa untuk satu peningkatan yang secara yang besar macam ni, kalau sampai Commonwealth Games saya rasa masih kira pendek lagi lah. Dari pengalaman kita build pemain-pemain yang lain dulu, kita pun tahu dia perlukan 1-2 tahun untuk yang continuous lah, untuk terus mempertingkatkan kekuatan otot-otot semua. Jadi untuk Jiong, short term saya rasa 6 bulan, 9 bulan itu. Kalau long term mungkin 2-3 tahun lah untuk peningkatan tahap fizikal. Ya, selain daripada peningkatan experience tactical dan juga peningkatan skill set itu okeylah, itu biasalah. Baik, segmen apa kata pakar, kita bersama dengan bekas pemain perseorangan negara dan juga pemain ataupun jurulatih yang pernah bersama dengan BAM, Sairul Amar Ayub. Assalamualaikum, apa khabar Sairul? Waalaikumsalam, abang baik. Oh, nak saya cakap utara ke cakap apa ni? Cakap apa pun tak apa. Okey, Sairul, tadi kita dengar Chun Han dah sebut beri masa 2-3 tahun kepada Ziyong untuk dia matang dan untuk dia beraksi cemerlang. Bermakna sekarang umur dia 22. Lagi 2-3 tahun umur dia 24, 25. Mungkin kalau 25 lepas Olimpik Paris 2024. Jadi cukup ke masa untuk dia menyelah, dibentuk dengan begitu baik dalam masa 2-3 tahun ni, Sairul?
Okey, pada pendapat saya lah, kalau dari segi untuk nak develop dia tu, coach kena fokus dia betul-betul lah kan, sebab dia yang kita nampak yang ada standard sekarang lah dengan player antarabangsa. Dan apa yang penting sekarang, kita nak kena develop dia punya mental, dia punya confidence. Dan apa yang saya nampak dekat Enziong ni, saya tengok dia punya body strength tu agak kurang mantap lagi lah. Okey. Dan apa yang sepatutnya kita kena banyak lagi lah hantar dia tournament dengan apa yang qualified dengan dia punya world ranking, untuk improve dia punya world ranking dengan dia punya pengalaman lah paling penting. Okey, baik. Menjelang permulaan Masters Malaysia pada Selasa. Jadi, apakah peluang Enziong untuk melayakkan diri ke main draw? Ada peluang yang besar, yang cerah, ataupun dia perlu bekerja lebih keras untuk ke main draw nanti? Okey, kalau ikut draw pun apa yang saya lihat tadi, dia akan lawan rakan senegara iaitu Yeo Seng Zo. Seorang pemain lebih senior sedikit pada Ziong, tetapi beliau harus berhati-hatilah kerana Seng Zo pun seorang pemain yang agak baik. Dan kalau lepas pun dia akan lawan dengan Lee Dong Keon, pemain Korea. Pemain Korea ini pun bukan calang-calang jugalah, tapi kadang-kadang dia boleh upset siapa-siapa, kadang-kadang dia boleh kalah dengan siapa. On paper saya rasa kalau a bit tough, tetapi kalau Enziong dapat ambil pressure, dia main lebih tenang, tak kelang kabut, saya rasa dia dapat menaikkan diri ke peringkat pusingan pertama. Pusingan pertama. Tetapi katakanlah dia dah layak ke pusingan pertama. Apakah kita mengharapkan dia untuk terus mara ke pusingan seterusnya, ataupun pada kita sendiri melihat kepada pengalaman dan juga body strength yang dia ada, cukup sekadar untuk kita lega dia mampu ke main draw sahaja, atau kita nak tengok dia pergi lebih jauh di saingan Masters Malaysia, Sairul? Kalau boleh, kalau pendapat peribadi saya, kalau boleh lebih jauh lebih baiklah kan. Tapi kita kena realistik jugalah dengan kebolehan yang ada pada Enziong. Kalau kita draw, dia akan jumpa Brian Young, Canada. Pemain yang pada saya tak mudah lah. Kalau on paper boleh katakan 50-50. Dan kalau dia lepas pun second round dia akan jumpa Chow Tien Chen. Pada saya benda yang agak mustahil lah on paper. Tapi sesuatu boleh terjadi kan bila hari match tu. So kita harapkan yang terbaik lah. Betul. Orang utara cakap atas kertas. Betul ya? Okey. Kita move on tu cerita. Kalau saya nak tanya, nak sentuh sikit tentang bergu lelaki, boleh, Sairul? Boleh. Okey, mengenai Aaron Chia dan juga Soh Wo Yik, pengajaran dari kekalahan tempoh hari di Terbuka Malaysia, apa yang boleh diambil iktibar daripada apa yang berlaku? Saya lihat apa yang Reksi katakan tadi. Saya ada di stadium waktu match hari itu. Apa yang saya nampak, kekuatan mental lah kan. Walaupun dah leading opponent agak jauh 18-14, kita dapat lihat mungkin dengan pressure ataupun kemahuan itu terlalu tinggi dan membuatkan diri jadi pressure ke atas diri sendiri walaupun sudah leading agak jauh kan. Kita tengok agak sayang lah. Apa yang penting sini pada saya kekuatan mental dari segi taktikal permainan apa semua, saya rasa tidak begitu jauh kerana mereka sudah ada di satu level ataupun standard yang agak sama, agak lebih kurang. Cuma mental yang paling utama lah kalau saya tengok game hari itu. Ya, betul. Perkara yang sama juga saya dikongsikan oleh Chun Han, Reksi, mengenai mental pemain-pemain. Kerana yalah, kita berdepan dengan penyokong kita sendiri. Kita tak tahulah apa sebenarnya yang berada dalam fikiran pemain-pemain. Tetapi daripada segi mental itu yang ditekankan oleh ramai pihak. Okey, baik. Soalan saya yang terakhir. Ini untuk satu lagi pasangan bergu. Peluang kemaraan untuk Goh Zafir dan juga Nur Izzuddin di Masters Malaysia. Nampak hari itu macam mereka agak baik dan draw akan jumpa pemain Jepun dan Thailand yang tak berapa strong lah kan. Kalau mara ke kuarter jumpa Malaysia, kalau ke semis pula jumpa Aaron dan juga Wo Yik. Okey, peluang untuk dua ini. Okey, kita kena tengok one by one kan. Kalau tengok first round pun dia dah akan jumpa Fajar dengan Adianto.
Ya, so Fajar Afian. So pada saya kalau realistik, kalau kita tengok performance last week, pada saya agak tough lah 40-60. Tetapi kalau dengan dalam masa 2 hari ini, kalau dia berbincang dengan koreksi, dengan pengalaman yang ada pada koreksi, mungkin semangat itu akan kembali. Dan mungkin dari segi pembacaan permainan ataupun kajian ke atas pasangan Indonesia itu mungkin sedikit banyak akan membantulah Ghazifir dan Izzuddin. Kita harapkan mereka dapat melakukan sesuatu lah. Ini pun samalah masalah mental kerana mereka pun ada mereka punya level, ada punya kekuatan tersendiri, tetapi mungkin terlalu respect lah dengan pihak lawan, saya rasa. Okey, mental mereka punya mental kena kuat noh. Baru boleh lawan. Baik, tu dia Kelab Besar Utara. Terima kasih Sairul Ahmad Ayub. Jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih.